Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan tuan pengerusi, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, Syiah, Bilal, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik, baik, alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama sekali lagi pada malam ini untuk meneruskan sesi pengajian kita berkaitan dengan kitab Hisnul Muslim, iaitu berkaitan dengan doa-doa dan juga zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup baginda, ataupun apa-apa sahaja peristiwa yang dilalui oleh baginda, zikir-zikir dan juga doa-doanya. Baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita berada pada 15 Disember bersamaan dengan 3 Jumadal Akhirah. Jadi sebutan yang betul untuk bulan Islam adalah Jumadal Akhirah. Kalau orang Melayu kita biasa sebut Jamadil Akhir, kan. So hari ni dah masuk 3 Jumadal Akhirah. Jadi maksud Jumada maksud dia adalah beku, keras, beku. Kenapa beku? Sebab orang Arab apabila pagi dia pada bulan-bulan macam ni, dia nampak air tu beku, disebabkan sejuk. Jadi dinamakan Jumada itu adalah bersempena weather, cuaca pada. Jadi cuaca Jumada iaitu beku itu maksudnya musim sejuk lah tuan-tuan. Jadi betul tak kita ni sejuk sekarang ni? Betul lah kan, banyak hujan. Baik, jadi itu yang kita rasa, dan itu jugalah yang saudara-saudara kita yang rasa di Palestin tu tuan-tuan. Jadi ini adalah musibah yang berlaku kepada mereka ini adalah pada musim sejuk lah. Daripada musim bunga itu, daripada Rabi' hari itu berlaku, dah masuk Jumadal Akhirah, dah masuk musim kemuncak musim sejuk. Jadi tuan-tuan yang biasa pergi umrah, yang duduk di Madinah kan, jadi macam mana kesejukan dia. Jadi malam dia orang itu boleh sampai pada 10 darjah. Sebab Saudi ni, yang tuan-tuan pergi Mekah tu, dia tak sesejuk bumi Syam yang berada di Palestin. Syam lagi sejuk. Jadi malam dia boleh sampai 10 darjah Celsius. Mungkin boleh bawah lagi daripada 10 darjah Celsius. Yang mana mereka itu tidak ada rumah, mungkin hanya duduk di dalam khemah-khemah sahaja, kan. Musim sejuk ni biasanya apa? Kita sejuk, kita perlukan pemanas, kan. Kalau saya di Mesir dulu pun saya ada pemanas dalam bilik tu. Mesir taklah sejuk sangat, tapi dia pun belah-belah darjah jugalah kalau musim sejuk. Jadi kalau di Syam ni lagi sejuk lah. Kita perlukan pemanas, yang mana dia orang elektrik pun tak ada, minyak pun tak ada, kan, untuk panaskan badan. Dan apabila musim sejuk, kita juga lapar tuan-tuan, kan. Musim sejuk ni lapar, memang nak makan, kita rasa kita nak makan. Jadi makanan pun tak berapa ada. Apa yang tinggal, sisa-sisa je lah, kan. Dia orang punya anggaran hari tu, sehari seorang boleh dapat dalam 700 ml je air, kan. Hari ni makin lama makin kurang. Mungkin hari ni dah sampai seorang 100 ml je air, kan. Kalau kita pecah-pecah air yang ada tu, air takungan yang ada yang boleh diminum tu, mungkin seorang 100 ml je sehari. Jadi banyak mana 100 ml nak minum tuan-tuan, kan. Jadi itulah yang perlu kita fikirkan lah, berkenaan dengan saudara-saudara kita yang berada di sana. Jadi hari ni pun dah sampai, saya ingat tadi macam 18,000 lebih lah yang telah syahid yang berada di Palestin. 18,700. Itu anggaran daripada Kementerian Kesihatan Gaza di Palestin itulah. Biasanya anggaran Kementerian
orang Palestin ini lebih betul lah daripada anggaran yang dianggar oleh Israel, kan. Yang dia bunuh dia angkat sikit je, kan. Tapi kita tak akan pakai anggaran dia orang, kita akan pakai anggaran orang Islam lah. Lebih kurang 18,000 ke 19,000 orang yang telah syahid, tuan-tuan. Jadi apa yang kita dengar baru-baru ni pun di bawah usul dalam Majlis Keselamatan, 13 sokong, seorang berkecuali, satu negara berkecuali, seorang veto, cancel, kan. Amerika veto, tak payah berhenti berperang, jadi terus Israel boleh terus serang. Lepas tu datang pula undi 2-3 hari lepas di dalam General Assembly, Perhimpunan Umum Agung, daripada 193 negara, 153 undi supaya menyokong supaya diadakan genjatan senjata, dan dibenarkan bantuan kemanusiaan masuk melalui Rafah. 153, tapi dia hanyalah undi sahaja, dipanggil unbinding, yang tak boleh nak dilaksanakan. Jadi itulah kisah sedih kita orang Islam, yang mana orang Islam ni, tuan-tuan, ada sekitar 49 ataupun 50 buah negara lah. Dalam dunia ni ada sekitar 200 buah negara lah, kan. 50 daripadanya adalah orang Islam, 1/4. Dan populasi dunia ni pun, populasi bumi ni pun 1/4 adalah orang Islam, kan. Dan kepentingan orang Islam diketepikan macam tu sahaja, kan. Kita pun tak boleh nak buat apa, kan. Gitulah hinanya kita orang Islam di mata masyarakat dunia hari ni, kan. Kita tak seperti zaman-zaman yang dahulu, iaitu zaman-zaman kegemilangan, di bawah khalifah, Bukanlah semua khalifah itu kita gemilang, tak, tetapi ada khalifah-khalifah yang kita rasa kita gemilang. Antaranya di bawah Khalifah Abbasiyah dulu, Khalifah Abbasiyah, selepas daripada Khulafaur Rasyidin masuk kerajaan Bani Umayyah, lepas tu kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, waktu ni pun ada waktu lemah, ada waktu kuat, Dan ketika mana waktu kita kuat dulu, pada zaman Al-Mu'tasim Billah, zaman Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ni pun bukanlah perfect, kan. Khalifah dia manusia, kan. Antara jenayah dia juga, sebelum saya sebut dia ni hero, dia juga ada buat kesalahan, iaitu dia pernah menghukum Imam Ahmad bin Hanbal untuk disebat. Dia pun sebenarnya tak nak sebat, tetapi disebabkan tekanan golongan ugamawan. Waktu tu Imam Ahmad ni macam satu ulama yang kontroversi lah, Imam Ahmad. Tapi hari ni kita kenal siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Waktu tu dia kontroversi lah. Ulama-ulama yang duduk dengan raja ni suruh raja, suruh khalifah hukum Imam Ahmad bin Hanbal. Antara yang diketuainya, nama orang tu adalah, nama ulama tu adalah Ahmad bin Abi Du'ad, ulama juga, tetapi dengki dengan ulama Ahmad bin Hanbal. Dia suruh, akhirnya Mu'tasim pun terpaksalah jatuhkan hukuman juga, iaitu menghukum Imam Ahmad disebat, tuan-tuan. Ketika itu pengaruh akidah, dipanggil akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah begitu menguasai kerajaan. Jadi golongan-golongan ugamawan ni nak pastikan kerajaan itu mereka dengan akidah Mu'tazilah. Mana-mana yang tak ikut akidah Mu'tazilah, kita hukum. Yang tak ikut antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi disebat Imam Ahmad, Imam Ahmad. Jadi hari ni semua orang kenal Nasirus Sunnah, bukan Nasirus Sunnah, maksudnya Imam Ahmad terkenal dengan orang yang menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, selain daripada Mu'tasim tadi yang nak cerita, yang pernah menghukum Imam Ahmad, tetapi dia juga dalam sejarah dikenali sebagai hero orang Islam. Imam Al-Mu'tasim, pada suatu ketika dia duduk di istana dia dapat berita daripada seorang Muslim. Waktu ni orang Muslim ini dia nampak di sebuah kerajaan di Amuriyah. Amuriyah di Turki. Amuriyah waktu itu di bawah penguasaan Rom, Empire Byzantine, Rom Kristian lah. Jadi orang Islam ni kata, di Amuriyah aku nampak ada seorang wanita tua yang dikacau oleh tentera orang-orang Kristian ni. Seorang perempuan diperlecehkan lah, maknanya tertarik dia punya kain
Jadi dia report benda ni ke Baghdad, sampai kepada Mu'tasim. Dia bagi tahu kepada Mu'tasim, dan orang yang report tu cakap, perempuan itu sampai sebut, wa Mu'tasimah, tolonglah aku hai Mu'tasim. Dalam bahasa Arab ni kalau kita nak panggil orang, kita akan guna ya Mu'tasim. Tetapi panggilan ya Mu'tasim, wahai Mu'tasim, itu macam biasalah, ya Mu'tasim, mari sini ke. Tapi kalau kita guna wa, maknanya kita minta tolong sangat-sangat, istighasah dia panggil, wa Mu'tasimah, dia sebut wa Mu'tasimah. Jadi orang yang report ni tadi bagi tahu perempuan itu sebut wa Mu'tasimah. Lalu apabila Mu'tasim dengar ni, dia berdiri dan dia sebut, labbaiki ya ummah. Dia sebut kan, aku sahut seruan kau wahai mak. Perempuan tua kan, labbaiki ya ummah. Di Baghdad tu dia bangkit dan dia tulis surat, dia tulis min abdillah al-Mu'tasim, daripada hamba Allah al-Mu'tasim, ila kalbir Rum, kepada anjing Rom. Kan maksudnya kawasan itu di bawah Empire Rom. Dia tulis kepada anjing Rom, wahai pemerintah yang berada di sana ni, anjing Rom. Dia kata, sebaik sahaja surat ini sampai kepada engkau, hendaklah engkau bebaskan perempuan ni. Kau bebaskan, ditangkaplah perempuan tu. Kalau kau tak lepaskan perempuan ni, dia tu, sa'ujarridannaka laka jaishi awwaluha indaka wa akhiruha indi. Aku akan hantarkan tentera aku, yang mana kepala tentera itu awalnya pada engkau di Amuriyah tu, dan hujung tentera itu berada di aku di Baghdad ni. Maknanya aku akan hantar semua sekali untuk serang kau. Baik kau lepaskan perempuan tu. Dan dia orang tak buat apa-apa. Lalu Mu'tasim kerah semua tentera dia, untuk kepung Amuriyah. Diriwayatkan Amuriyah dikepung sehingga 5 bulan, dan akhirnya jatuh di bawah, dibuka oleh orang Islam. Jadi tuan-tuan, jadi itu adalah zaman kegemilangan kita sebagai orang Islam. Hanya kerana seorang perempuan yang diganggu, yang ditangkap, satu kerajaan dijatuhkan, satu kawasan jajahan ditakluk. Jadi itulah kisah-kisah kegemilangan kita dulu. Tetapi hari ini kita hidup pada zaman, walaupun ramai kita, 1/4 penduduk bumi, tapi kita hanya diperlecehkan sahaja, kan tuan-tuan, kan? Undi pun tak jadi apa, cakap pun tak jadi apa, mereka hanya tetap dengan veto mereka. Tuan-tuan, jadi itulah sedikit sebanyak yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Doalah kita supaya mereka ini dapat dibebaskan, dimenangkan. Baik tuan-tuan, jadi kita teruskanlah kuliah kita tuan-tuan hari ini dengan kita sambung balik tajuk kuliah kita. Baik. Baik ya. Jadi ini adalah tajuk yang terakhir kita belajar, iaitu tahniatul maulud lahu wa jawabuh. Tahniah maknanya ucapan tahniah kepada yang dilahirkan baginya, iaitu mungkin kepada emaknya, kepada bapaknya, kalau dapat, ataupun kepada atuknya, dapat baby, keluarga tu kita boleh ucapkan tahniah dan juga jawabnya. Cuma kita dah ajar dah, barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah. Ini ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang dapat baby itu, sama ada bapaknya, emaknya ataupun atuk neneknya. Dan makna-makna telah kita ceritakan pada 2 minggu lepas tuan-tuan. Baik, apa yang saya tertinggal adalah saya tertinggal sedikit pada jawapan, bagaimana nak jawab. Okay, dia ada tulis kat sini, walaupun yang tu bukan hadis tuan-tuan, itu bukan hadis, itu macam asar, asar sahaja daripada sahabat, dan kemungkinan asar itu diambil daripada Nabi, dan kemungkinan besar tak diambil daripada Nabi pun, tapi itu sahajalah ucapan yang kita dapat tahu daripada asar para sahabat, apa yang mereka ucap. Baik, yang ni pula adalah cara nak jawab. 415. Okey, waktu 16 17. Okey.
wa yustahabbu ayyuradda 'alal muhanni terbalik ni, salah hija ni. Dan disunatkan untuk dibalas kepada orang yang mengucapkan tahniah itu, fayaqulu, kita cakap balik maka dia yang diberikan tahniah tadi yang diucapkan barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruzqta birrah. Jadi bila kita dapat jawab ucapan tu, apa yang kita nak balas balik, yang ni yang direkodkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar dan juga Al-Majmu'. Dia kata sunat untuk kita balas balik barakallahu yang pertama sekali, kalau orang ucap kepada kita barakallahu laka fil mauhub, kita ucap balik kepada dia barakallahu lak, barakallahu lak, semoga Allah berkati buat engkau. Ataupun yang kedua, wa baraka alaik, ataupun kita boleh jawab balik kepada dia wa baraka alaik, semoga Allah berkati, ataupun semoga dia berkati, iaitu Allah lah, semoga dia berkati atas engkau. Yang tadi laka, untuk engkau. Yang kedua adalah alaika wa baraka alaika, iaitu ke atas engkau. Berkat itu lebih menyeluruh lah, kalau kepada engkau saja mungkin kepada engkau, tapi baraka alaika, atas engkau. Ataupun Al-Imam Nawawi kata, ataupun kau boleh jawab balik kepada orang itu jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira maksud dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan biasa sebut jazaka, balas, semoga Allah balas kepada engkau khaira, kebaikan. Itu maksud dia, semoga Allah balas balik kepada ucapan kau tadi itu dengan kebaikan. Itu maksud jazakallahu khaira. Ataupun kita boleh ucap kepada orang yang ucap kepada kita itu barakallahu laka tu, kita ucap balik razaqakallahu mislah, semoga Allah rezekikan engkau sepertinya, semoga Allah rezekikan engkau sepertinya, razaqakallahu mislah. Ataupun ajzalallahu thawabak, semoga Allah jazil ni maksud dia gandakan, banyakkan, semoga Allah banyakkan pahala engkau, ajzalallahu thawabak, semoga Allah banyakkan pahala engkau. Jadi itu adalah antara jawapan-jawapan yang boleh kita balas kepada orang yang ucap tahniah kepada kita. Dan orang sekarang ni dia dah celik sikit perkara ni, jadi mungkin dia ucap kita dalam bahasa Arab barakallahu fik, ataupun barakallahu laka fil mauhubi lak, ataupun dia ucap dalam bahasa Melayu kan, semoga Allah berkati engkau terhadap apa yang engkau dikurniakan, iaitu anak. Semoga engkau bersyukur. Kalau kita pernah terima jawapan doa-doa macam tu, kita boleh balas kepada mereka seperti yang dicadangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar dan juga Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi jawapan ini bukan juga daripada hadis, tapi cadangan daripada Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan. Okey. Jadi jawapan tuan-tuan, cara nak jawab ni juga kita tak dapat daripada Nabi, tapi ada yang diajar oleh Nabi diajar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang di dalam sebuah asar, ada orang hadiahkan kepada Nabi kambing. Orang bawa datang hadiah bagi kepada Nabi, kambing untuk engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi arahkan khadim dia untuk bahagi-bahagikan kambing ni. Nabi kata iqsimiha, bagi-bagilah kambing ni, potong-potong, bagi-bagilah. Lalu habis dia khadim tadi bagi-bagi kambing, Aisyah datang kepada khadim ni. Khadim ni balik-balik, Aisyah tanya kepada khadim ni, apa yang orang yang kau bagi tadi, kambing-kambing dekat dia orang tadi, dia orang cakap apa? Khadim tu pun cakap, dia orang ucap kepada engkau, keluarga engkau ni, dia sebut barakallahu fikum, semoga Allah berkati engkau. Lalu Aisyah pun jawab balik jawapan mereka itu, wa fihim barakallah, wa fihim barakallah, dan pada mereka juga barakallah. Jadi daripada asar ni, kalau ada orang ucap kepada kita barakallahu fik, semoga Allah berkati engkau, kita jawab balik, kita terbalikkan je. Barakallahu fik, kita terbalikkan, wa fika barakallah. Ulang balik, barakallahu fik, terbalikkannya, wa fik barakallah. Macam kita jawab salam, tuan-tuan, assalamu alaikum, kan, sejahtera atas engkau. Jawab balik macam mana? Terbalikkannya, wa alaikum assalam.
Waalaikumsalam. Dapat? Jadi itulah antara teknik boleh kita gunakan. Walaupun orang Arab sendiri tak pakai, tetapi yang Nabi ajar macam tu, asar yang kita ambil macam tu, kita pakailah apa yang diajar oleh asar ini. Biasanya kalau orang ucap kepada kita syafakallah kan, Arab, semoga Allah bagi engkau kesembuhan, Arab akan sebut Allahu yashfik. Allah pun sembuhkan engkau juga. Allahu yashfik. Dia tak guna teknik ni. Kalau orang patutnya syafakallah, kita pun doa balik dekat dia kan, wafika syafakallah kan, macam itulah. Kalau ikut teknik ni tadi. Faham ni tuan-tuan? Faham Macam jawab salam lah. Baik, jadi itu boleh kita ucapkan apabila orang ucapkan kepada kita. Okey, habis. Doa ataupun apa yang boleh kita ucapkan kepada orang yang mengucapkan tahniah di atas kelahiran. Jadi hari ini kita nak masuk tajuk yang baru, iaitu ma yu'awwizu bihil aulad wa ghairihim. Ma yu'awwizu bihi al-aulad wa ghairahum. Apa yang boleh kita baca, ta'wiz yang kita boleh baca, kita boleh lindung untuk melindungi anak-anak dan juga selain daripada mereka. Baik, apa yang boleh kita baca untuk ya Allah jaga budak ni? Okey, yang tu yang tajuk ni nak cerita. Jadi kita nak tengok hadis ini, hadis yang diriwayatkan. Pertama sekali kita tengok nombor hadis ni 4. Cara nak baca hadis lah tuan-tuan. Nak tengok siapa riwayatkan, kita tengok nombor 4. Okey, nombor 4 kita pun tengok 4 ni, akhrajahul Bukhari fi sahih. Okey ni. Hadis yang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Okey. Daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Sepupu Nabi SAW. Al-Abbas adalah pakcik Nabi. Jadi anak Abbas maknanya Ibn anak Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Ibnu Abbas an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai kedua mereka. Anhuma kat sini. Jarang kita jumpa hadis anhuma ni tuan-tuan. Biasa kita akan jumpa anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan. Yang ni anhuma. Apa maksud anhuma? Allah meridai kedua-dua mereka. Siapa? Abbas dan juga anaknya. Kedua-dua orang ini adalah sahabat Nabi. Yang ini kedua-duanya adalah orang Islam. Qala, Ibnu Abbas meriwayatkan, qala, dia berkata, kana nabiyyu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasana wal Husaini wa yaqul. Dahulu Nabi SAW membaca ataupun membaca untuk melindungi Al-Hasan dan juga Al-Husain. Siapa Al-Hasan dan Al-Husain? Cucu Nabi SAW. Apabila lahir je Hasan Husain, Nabi baca kepada kedua mereka, wa yaqulu, seraya Nabi membaca, Nabi sebut, inna abakuma, sesungguhnya bapa kamu berdua. Nabi sebut kepada Al-Hasan dan Al-Husain, bapa kamu berdua dulu. Kat sini bukan maksud dia bapa lah. Aba dalam bahasa Arab juga boleh kita faham, bapa, atuk, onyang, itu kita boleh faham. Bapa kau dulu maksudnya bukan mesti bapa yang betul ni. Boleh kita faham atuk, nenek dan atuk, anyang dan ke atas. Inna abakuma, sesungguhnya bapa kamu berdua, kana yu'awwizu bihima, dahulu juga membaca mu'awwizah, membaca perlindungan, bihima, kepada dua orang ini, iaitu Ismail dan juga Ishaq. Siapa bapa dia kat sini yang Nabi SAW masukkan? Ya, anaknya Ismail dan Ishaq, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi dia cakap dulu bapa kau dulu, iaitu Ibrahim, juga membaca mu'awwiz ni, membaca perlindungan ini kepada Ismail dan juga Ishaq. Apa Nabi Ibrahim baca dan Nabi juga baca? Nabi bacakan kepada Hasan dan juga Al-Husain, a'udzu bikalimatillahi tammah. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah. Yang ni yang Nabi Ibrahim baca dan Nabi juga bacakan juga kepada kedua cucunya.
Baik. Jadi apa maksud tak habis lagi. Wa min kulli ainin lammah. Jadi ada dua lah kat sini. Ya, yang ni yang kita nak belajar hari ni. Baik, jadi apabila lahir anak tu, kita doa kepada Allah. Antara doa yang boleh kita baca adalah apa yang Nabi SAW bacakan ini, dan ini ia juga dibaca oleh Nabi Ibrahim. Jadi ini juga khilaf tuan-tuan. Ini sebelum daripada itu Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Kita orang Islam, siapa dulu? Ismail dulu ke Ishak dulu? Kalau majoriti pendapat orang Islam mengatakan Ismail dululah. Ismail dulu, lepas tu baru lahir Ishak, kan. Jadi ini terbalik dengan Kristian. Kristian akan dakwa Ishak. Sama ada dia orang berpendapat Isaac dulu, Isaac yang legal, yang pertama mereka kata Isaac dulu, Ishak atau Isaac dulu, yang kedua baru Ismail, kan. Dan juga ada juga kata yang Ismail ni macam anak haram lah bagi mereka, Jadi ini wal-iyazubillah, dia cakap kepada Nabi macam tu, Tetapi bagi mereka yang legal adalah Isaac, Ishak. So daripada Ishak ni yang lahir keturunan Bani Israel ni, Okey, tak apalah. Okey, apa yang dibacakan oleh Nabi SAW yang pertama sekali apabila lahir anak tu, anak kita, cucu kita, kita baca dekat dia a'udzu, aku berlindung. A'udzu kita dah sebut dulu. Bagaimana, apa maksud a'udzu? Datang daripada perkataan al-aus. Al-aus. Al-aus boleh membawa makna daging yang lekat pada tulang. Al-aus, daging yang lekat pada tulang tu, macam tulang ayam tu ada daging tu, kan. Itu boleh maksud aus. Jadi bagaimana bergantungnya daging itu dengan tulang tu sebelum dimamah oleh haiwan, kan. Bergantungnya kita, macam itulah kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergantungnya kita dengan Allah Taala. Kalau tak ada tulang yang lekat tu, kita pun dah dimamah. Jadi a'udzu, a'udzu, aku ni bergantung sangat dengan Allah, aku berlindung dengan Allah. A'udzu bi kalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi apa maksud kalimat dekat sini? Kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu maksud dia perkataan. Perkataan. Jadi perkataan itu sama ada isim, fi'il ataupun harf. Ini belajar bahasa Arab pula, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan mula nak belajar nahwu, pertama sekali kita akan belajar tentang yang ni lah. Apa itu kalimah? Kalimah adalah isim, fi'il, harf. Jadi apa-apa sahaja kalimat yang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat Allah Subhanahu Wa Taala terbahagi kepada dua. Yang pertama, makna dia adalah kalimah kauniyah qadariyah. Yang kedua maksud dia kalimah syar'iyah. Kalimah kauniyah, apa sahaja kalimat Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan apa sahaja. Jadi kita tahu makhluk Allah SWT selain daripada bumi ni ada galaksi yang besar. Segala apa yang terjadi adalah dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh jadi maksud kita adalah aku berlindung dengan semua kalimat-kalimat itu. Yang pertama. Yang kedua, boleh juga maksud kalimat Allah ini adalah kalimah syar'iyah. Kalimah syar'iyah maksudnya adalah kalimah-kalimah Allah yang Allah beri kepada nabi-nabi. Nabi-nabi, semua utusan Allah SWT itu. Mungkin yang ada di dalam kitab seperti Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga kitab Al-Quran. Kita berlindung dengan semua kalimah-kalimah Allah ini. Itu boleh, itu membawa makna kalimat Allah. Jadi tapi kalimat syar'iyah itu terhad. Kalimah yang banyak adalah kalimat yang pertama tadi, kalimah kauniyah. Kalimat Allah kauniyah qadariyah. Yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahf, qul law kanal bahru midadan likalimatillah. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah laut itu dijadikan dakwat untuk menulis perkataan-perkataan Allah, kalimat Allah ini, la nafidal bahru, nescaya habis laut tu sebelum sempurna kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, kalau bawa datang laut tu sekali lagi tulis balik, tak habis juga perkataan Allah. Jadi itu
makna perkataan kalimah-kalimah Allah. Maknanya banyak kalimah Allah. Itu dipanggil kauniyah qadariyah, kalimah Allah. Okey, jadi kita ulang balik, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah itu sama ada kauniyah ataupun syar'iyah at-tammah, yang sempurna. Yang sempurna. Wa min syaitanin wa min kulli syaitanin wa hammah. Jadi pertama sekali kita berlindung dengan kalimah Allah. Kita berlindung kalimah Allah daripada apa? Daripada semua syaitan. Jadi syaitan dalam Al-Quran, tuan-tuan, tidak mesti syaitan di kalangan jin sahaja. Syaitan yang kita, bila kita sebut syaitan ni, kita akan terbayang syaitan yang di kalangan jin. Hantu kita tak percaya, tuan-tuan. Hantu tak ada. Yang ada adalah jin. Hantu kan? Hantu ni takut orang Melayu ni salah faham. Sebab apa? Kalau kita percaya hantu tu adalah orang yang mati boleh bangkit balik, yang tu tak ada. Yang tu kepercayaan sesat, bahkan syirik pun. Jadi orang Melayu tak percaya. Patutnya orang Islam tak boleh percaya ada hantu. Mati dia tak boleh hidup balik dah. Tetapi kalau kita masukkan hantu itu adalah jin, benarlah. Jin ada. Jin. Okey, tapi bila kita sebut syaitan, orang kita sebut syaitan, kita akan ingat syaitan yang di kalangan jin ni. Tetapi di dalam Al-Quran Allah juga bagi tahu ada juga syaitan di kalangan manusia. Jadi kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah daripada semua syaitan, daripada semua daripada semua syaitan, iaitu syaitan di kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Jadi kita lindung budak itu, kita, ya Allah, lindung budak ni daripada segala jenis syaitan, jin dan juga manusia. Wahammah. Dan yang keduanya, kita minta Allah Ta'ala lindung juga dari, setelah kita lindung daripada yang jahat di kalangan jin dan yang jahat di kalangan manusia. Syaitan ni sebelum tu, tuan-tuan, datang daripada perkataan syatana. Syatana ataupun syata. Sama ada syatana yang dijauhkan, dijauhkan rahmat Allah, ataupun maksudnya yang dijauhkan rahmat lah, dijauhkan rahmat. Okey. Hammah, hammah maksud dia adalah yang berbisa. Semua binatang yang berbisa. Ya Allah, lindung budak ini dari jenis segala syaitan manusia dan jin dan juga binatang yang berbisa. Hammah. Jadi hammah dalam bahasa Arab kita boleh faham semua, kullu dhi samum dipanggil, semua benda yang berbisa. Tetapi dibahagikan dua pula. Yang berbisa ni ada dua jenis pula, tuan-tuan. Yang pertama dipanggil maktul, yang boleh yang qatil, yang boleh membunuh. Dan satu lagi yang tak membunuh. Yang membunuh ni macam ular kan, yang besar-besar lah, ular, biawak, komodo tu kan. Yang kedua adalah yang berbisa seperti lebah kan, lebah, apa lagi, tebuan ke, yang tu mungkin taklah membunuh. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindung juga daripada benda-benda yang berbisa ni, tuan-tuan. Okey, dan yang terakhir adalah wa min kulli ainin lamah. Wa min kulli ainin lamah tu kat sinilah. Dan daripada semua ain, mata, lamah, yang mencela. Baik, jadi apa maksud ainun lamah? Jadi di sini para ulama terbahagi kepada dua pendapat. Apa maksud ain lamah? Ainun lamah ni. Jadi yang pertama adalah satu jenis ataupun satu jenis penyakit, satu jenis sakit ataupun musibah yang berlaku kepada seseorang disebabkan mata yang pandang kepada dia. Mata yang jahat yang pandang kepada dia. Misalnya ada orang, ada mata yang di kalangan manusia ni Allah Ta'ala mungkin ada tentukan matanya adalah mata yang ain, dia panggil sakit ni sakit ain kan. Matanya hasad, apabila pandang orang itu terus sakit.
Dia pandang kita punya kereta, boom, accident. Tapi of course semua ini dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan berlaku tanpa izin dan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan ditimpa musibah kecuali apa yang Allah Taala telah tulis kepada kita. Tetapi Allah Taala juga ada letakkan dalam bumi ini satu penyakit yang dinamakan ain. Mata yang pandang itu adalah mata yang dengki, ain. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindung budak itu daripada penyakit yang jenis ini ain. Dan ain ini Nabi SAW sebut wal ain adalah penyakit yang benar, hak Nabi kata. Kalau ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, nescaya ain boleh mendahului takdir, Nabi sebut. Tetapi tak boleh lah, maksud Nabi, kalau Nabi sebut kalau ada yang boleh mendahului takdir, tapi tak ada yang boleh mendahului takdir. Tapi Nabi kata kalau ada yang boleh mendahului, ain ini boleh mendahului. Okey, itu makna yang pertama untuk ain. Dan juga di dalam sastra Arab, ainun lamah juga boleh dipahami sebagai penyakit gila. Penyakit gila. Kita takut, ya Allah lindunglah budak ni daripada penyakit gila dan sebagainya. Dan benda-benda ni ada. Kalau kita mungkin hidup lama, kita akan tahu budak-budak yang dia macam tak berapa nak betul sikit kan. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindung daripada penyakit ni. Dua maksudlah untuk perkataan ainun lamah, tuan-tuan. Jadi itu antara doa yang boleh kita baca. Doanya start daripada mana? Start daripada sini. A'udzu ni. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Doa tuan-tuan. Sebab kita kadang-kadang budak-budak ni, kita kadang-kadang tak dapat nak pandang dia 100%. Apatah lagi kalau kita atuk dia, nenek dia, kita sayang dia, tapi kita tak boleh nak perhati dia. Kita doa Allah Ta'ala, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Engkau ni daripada kejahatan manusia dan jin, binatang-binatang yang berbisa, dan juga penyakit pandang ain, ain ataupun penyakit gila yang boleh menyebabkan budak ini sakit. Jadi itu adalah doa yang seterusnya yang boleh kita bacakan kepada bayi kita, tuan-tuan. Kita doakan. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin anak kawan kita, kita doakan sahaja. Minit tuan-tuan. Nak masuk tajuk baru ni macam tak boleh kan. 8 minit lagi? Boleh. Okey, kita cubalah masuk tajuk baru. Kalau tak habis, kita ulang balik lah. Baik, kita terus masuk kepada tajuk yang baru, iaitu ad-du'a'u lil marid fi iyadatih. Doa kepada al-marid, pesakit. Doa kepada pesakit fi iyadatihi, ketika pada menziarahinya. Iyadah. Iyadah bermakna ziarah. Maksudnya doa kita ziarah kawan kita sakit, kita nak baca apa? Jadi iyadah ni dalam bahasa Arab hari ni kita pakai iyadah, maksudnya klinik. Tapi datang daripada perkataan ada. Ada maksudnya berulang. Ada ulang. Maknanya kalau orang tu sakit, lagi mana dia sakit tu, kita ziarahlah dia. Dia sakit lagi, sebulan dah ni sakit lagi, ziarah balik. Sebulan sakit lagi, ziarah balik. Okey. Baik, kita terus kepada hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh siapa, tuan-tuan? Itulah tuan-tuan tak tahu kan. Dua, kita tengok dua. Siapa riwayatkan dia? Ni akhrajahul Bukhari fi sahih. Okey. Dan juga dalam Al-Manaqib, dalam kitab Al-Manaqib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Manaqib. Okey. Daripada Ibnu Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas, sepupu Nabi juga radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada A'rab, masuk kepada A'rab. Okey, A'rab ni maksud dia orang Badui, Arab Badui. A'rab, orang Arab Badui. Kalau orang Arab sahaja kita sebut Arabi. Arabi maknanya orang Arab. A'rabi kalau kita jumpa dalam hadis maksudnya orang
badui, badui macam orang asli lah. Nabi masuk kepada jumpa dengan seorang orang asli ni, orang duduk pendalaman Arabi. Ibnu Hajar kata nama dia Qais, Qais, tapi tak penting siapa dia tu, tak penting. Yang penting adalah pengajaran dia. Okey, ya'uduhu, Nabi menziarahinya. Ya'uduhu kat sini menziarahinya, iaitu Nabi ziarah dia lah. Qala, dia riwayatkan wa kana an-nabiyyu, dan adalah Nabi SAW idza dakhala ala marid, apabila dia masuk kepada orang yang sakit, ya'uduhu, yang dia ziarah itu, qala, kat sini maksud dia apabila Nabi ni banyak kali, Ibnu Abbas kata mungkin dia tengok Nabi ni ziarah banyak orang, dia kata kana Nabi idza dakhala ala marid, apabila dia jumpa je orang sakit, biasanya dia akan sebut qala, termasuklah orang Arab ni, Nabi akan sebut apa? Ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada orang itu, dan inilah doa ataupun perkataan yang kita sebut kepada orang yang sakit itu, ataupun apa yang seumpama makna macam itu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adalah la ba'sa tahurun insya-Allah. Senang tuan-tuan. Nak ingat ni, la ba'sa tahur insya-Allah. La ba'sa. Jadi apa maksud dia la ba'sa? La ba'sa maksud dia tidak, ba's susah, tidak susah. Apa maksud tidak susah? Dalam bahasa Arab kita boleh faham la ba'sa ni tak apalah. La ba'sa maksud dia tak apa, tak apalah. Itu maksud dia, tak apalah. Tahur, tahur maksud dia sebagai satu penyuci. Tahur maksud dia sebagai satu penyucian. Dalam bahasa Arab ni kalau kita sebut tuhur, suci, penyucian. Tapi kalau tahur, tahur satu benda, alat sebagai penyuci. Yakni sakit itu sebagai satu benda untuk menyuci. Dia macam wudu. Wudu adalah wudu itu sendiri. Tapi kalau wadu maksud dia air, alat untuk berwudu, alat untuk berwudu. Wudu, wadu. Futur, breakfast. Fatur, makanan waktu breakfast tu. Okey, macam itulah. Tahur adalah alat sebagai penyuci. La ba'sa, tak mengapalah. Tahur ini adalah alat untuk menyucikan, iaitu sakit itu sebagai penyucian. Insya-Allah, jika mahu Allah, ataupun jika Allah mahu, itu maksudnya. Tak apa, sebagai penyuci jika Allah mahu. Itu saja kita sebut kepada orang yang sakit. Okey. Faqala lahu, lalu A'rab ini dah masuk tu. Masuk. Saya tak nak terlebih. Nanti tuan-tuan nak balik dah. Dua ni. Okey. Faqala lahu, lalu orang A'rab ni tadi balas balik kepada Nabi. Faqala lahu, dia balas balik kepada Nabi, dia kata la ba'sa tahurun insya-Allah. Lalu dia balas balik, tak apa, sebagai penyuci insya-Allah. Lalu qultu, tahur, qala qultu, kata Arab itu kata tahur, pembersihan sebagai satu pembersihan. Kalla, orang Arab tadi kata kalla, sekali-kali tidak. Bal hiya humma tafur, bahkan ini sakit ni bukanlah penyucian. Orang Badui itu jawab kan, ini bukan penyucian, bahkan ia adalah humma, demam, tafur, yang mendidih-didih kan. Ini bukan penyucian, ini adalah demam yang panas, yang mendidih-didih. Au tasur, tasur, jadi kat sini kita boleh faham tafur atau tasur. Kalau kita jumpa riwayat macam ni, tafur au tasur, maknanya rawi dia syak. Orang tua tu cakap tafur ke tasur kan, tapi maksud dua-duanya adalah sama. Demam yang makin mendidih-didih. Ala syaikhin kabir, ke atas
orang tua yang dah tua, maksudnya ala syekh kabir ni besar, ke atas orang yang dah tua, tuziruhul kubur, yang akan menyebabkan dia itu menziarahi kubur. Yang ini dia akan masuk kubur disebabkan sakit ini. Lalu Nabi SAW balas kepada dia, faqala Nabi SAW, fana'am idzan. Nabi balas kepada dia, kalau macam tu iyalah. Okey, yang ni nanti kita syarah baliklah pada minggu hadapan. Apabila Nabi doa kepada dia, ini penyucian, insya-Allah orang tu balas, bukan penyucian ni, ini domam orang tua, esok boleh mati. Dia balas macam tu kan. Nabi kata kalau macam tu iyalah. Fana'am izan, fana'am izan. Okey, jadi kita habiskan dulu kita punya kuliah. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan.